Itu sebabnya wajib pada kita bertebaran di muka bumi Allah kan. Wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini dan carilah rezeki yang halal. Wajib. Tak boleh nak kama, tak tahu, tak apa. Aduh pula. Kau nak ambil tahu. Hari ni masyarakat kita kan kama pergi makan restoran Chinese Muslim. Boleh, tak ada masalah makan kat sana. Tapi confirm kan. Tu sebab saya kalau pergi saya tanya, mana kodai-kodai tu saya tunggu dia akan keluarkan sijil halal dia, senarai tukang masak kan. Penting tu. Kadang cakap, kau tahu tak? Kodainya kan tom yum sedap sebab dia campur soda dalam. Ada yang cakap kan? Orang kita lah soda dalam lah, sedap tak kan? Tapi kadang-kadang cerita-cerita macam tu kadang nak melampau-lampau kadang-kadang. Yang itu dah apa kan, tapi tengoklah kita kena ambil tahu. Macam kita beli ikan kat pasar tani, tu hak kita tanya orang yang jual tu, ni ikan semilang ya. Oh ni semilang, kalau ikan keli pun ikan semilang panggil. Ni ikan semilangnya siapa bolo? Orang Islam bolo ko atau bukan Islam bolo? Tanya. Nah, tu hak kita nak tanya. Takut kan tak apa benda dia bagi makan ikan tu. Nah, ingat tu. Ya. Kemudian elakkan riba. Dalam surah Al-Baqarah ya, ada beritahu, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat 279. Riba Nabi dah sebut dalam khutbah takhir Nabi. Ingat tak? Nabi sebut dalam khutbah wida. Cuba baca. Kan Nabi sebut, dan riba, segala urusan yang berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi sebut masa tu. Interest tak ada. Tetapi hari ini dah ada masyarakat kita yang bercakap sadap. Kena hati-hati, dia bercakap sadap. Dia kata memang betul lah bank Islam, dia sebut lah. Bank tu dengan sistem Islam contohnya. Tak semestinya bank Islam. Kan ada bank-bank itu tentu pakai sistem Islam, perbankan Islam. Memanglah betul dia pakai sistem Islam, tapi lagi mahal daripada sistem biasa. Lagi baik kau pakai sistem biasa. Suruh dia ucap balik semula. Bila kau sebut macam tu, seolah-olah kau nak melabelkan bahawa riba itu lagi baik daripada sistem Islam. Kadang bercakap sadar. Memang betul kadang-kadang sistem biasa tu dia nampak rate nya macam 2%, 3%, tapi tak tentu arah. Jap naik, jap turun, jap naik, jap turun. Dia tinggi tapi flat rate sampai ujung. Akhirnya bila dia campur-campurkan, lagi untung yang flat rate yang tinggi tadi. Kena ingat. Dia tentu clear. Tu cakap tadi tu, yang haram itu jelas, yang halal itu pun jelas. Judi pun haram juga. Janganlah kita besok kan makan, bagi anak isteri kita makan pada sumber judi. Jangan. Main nombor. Dia masalah main nombor. Apa pula? Kita cuba nasib. Bukan kono pun. Kalau kono, rezeki dia dah. Jangan potik ni ya. Kadang-kadang dipotong lah saya cakap tu. Jahat betul orang sekarang ni. Kalau kono, rezeki dia pegang. Samsul Debat menggalakkan judi. Nampak tu? Kan? Orang sekarang tahu betul dekat-dekat ucapan kita. Saya dah sebut, saya tak ada apa-apa kaitan dengan Aida Jebat. Dipotong macam ada kaitan tu. Saya ada kaitan dengan Aida Jebat. Kan lain bunyi tu. Kan? Jadi makna kata judi, main nombor, tikam-tikam macam-macam lah kan. Lagu ayam. Ada. Dia masalah bila kono penyakit. Takut nanti dibimbangi. Perasan lah itu kadang-kadang orang tu senang batu kono nombor, dia pusing-pusing kono, senang batu kan. Kita sajalah tilik-tilik kita sebut, kita tengok besok keluar tak nombor ni 5436 5436 pagi tu dia buka surat khabar 5437 sikit lagi weh. Dia tak payah balik dah, dia main agak-agak kek surat khabar tu. Lepas dah 3-4 minggu kono pula, sama lah kono main ni, dia kata 50,000 dah. Dia kalau kono penyakit. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sahaja berikan dia biar kono. Itulah yang disebut sebagai istidraj.
supaya dia tarik jauh daripada Allah. Dia tak semayang, dia tak apa, tapi joki murah. Duit dia tu, ya duit masuk. Donald Trump tiba-tiba mati. Mati Donald Trump. Dia ada saudara kat Michigan. Michigan tu pun dah mati. Michigan tu kahwin dengan orang Sri Lanka. Yang Sri Lanka tu pun dah mati. Yang Sri Lanka tu kahwin dengannya, dah mati juga. Saudara pula adalah anak buah dekat Terengganu. Terengganu tu pula pun dah mati. Kono-mono dengan kita. Sudah kita yang tinggal waris saya. Kita dapat harta Donald Trump. Main-main kau. Memang takkan berlaku lah cerita tu kan. Tapi contoh. Senang betul hidup kan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi macam kisah Sa'labah yang dapat kambing tu. Dia minta Nabi doakan mudah-mudahan dia murah rezeki. Nabi doa murah rezeki dia. Oh, dapat kambing banyak, beranak pinak kambing sudah sampailah perintah daripada Allah supaya mengeluarkan zakat. Nabi suruh semua orang keluarkan zakat. Sampai ke dia macam-macam alasan nanti dulu aku nak kira dulu berapa ekor yang aku ada sebenarnya. Nanti dulu dalam hati terdetik, Nabi ni saja, Muhammad ni saja ya. Dan dia tahu kambing aku banyak, time ni lah nak minta zakat. Nampak? Dah mula dia cakap macam tu. Sampailah satu ketika turun ayat dalam surah Al-Baqarah juga yang memberitahu betapa ramainya manusia yang berazam untuk kalau dia murahkan rezeki nak beramal soleh dan taat kepada Allah, tetapi tak kala dimurahkan rezekinya dia berpaling daripada janjinya. Maka pada turun je ayat tu, Nabi sebut, maknanya Nabi sebut apa? Jangan ada sesiapa pun terima zakat daripada Sa'labah. Lepas pada tu utusan tu lalu jumpa dengan Sa'labah ni. Nantilah aku belum habis kira. Dia kata tak apa, Nabi dah sebut, dah turun dah ayat pasal kau, tak payahlah kau bayar zakat lagi dah. Topo ganjat dia. Diheret dia kambing-kambing pergi jumpa dengan Nabi. Nabi pun tegur, apa gerangan kau bawa kambing-kambing kau datang kemari wahai Sa'labah? Ya Rasulullah, aku nak keluarkan zakat. Maka Nabi sebut, tak payahlah kau keluarkan zakat, pintu zakat dah tutup buat kamu. Menangislah dia. Dia duduk kat padang pasir tu, dia ambil pasir tu, royan macam ni ada letak kat kepala. Macam orang gila dah. Dan apa berlaku pada dia lepas tu? Allah Ta'ala murahkan lagi rezeki dia. Beranak pinak, bertambah banyak kambing dia. Sampaikan orang kampung dah mula bising sebab kambing dia dah banyak sangat sampai mengganggu orang kampung. Dia terpaksa bawa ke kawasan lembah pegunungan. Pun begitu ke sana, beranak pinak lagi, beranak pinak dah tak terjaga. Dia nak jual pun tak ada orang nak beli. Dah terlampau banyak mengambil kambing. Tu sebab saya sebut awal tadi, barang siapa yang menyandarkan kebahagiaan tu pada dunia, maka dia tertipu. Kita boleh nampak rumah, besar, seronok belum tentu le dah. Rumah besar bergaung memanggil, bang. Orang tak ada. Rumah besar. Makan bang. Ke mana? Apa ni pula? Kan? Kita ke rumah kita. Cakap semua dengar. Bang, makan bang. Zeram, anak-anak pun datang. Apa hal ni? Kata makan. Lah dengar. Tempat rumah koci. Dengar. Itulah dia syukur. Orang kaya, dia akan tanya, ke mana kita nak makan? Orang miskin tanya, apa kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Dia lain. Tapi bukan tu nak cerita dah, cerita lain. Kan? Jadi makna kata, cuba kita fikir, ada orang tu tengah fikir benda nak makan. Tu yang ni, tahun ni, raya haji yang ketiga. Siapa nak ikut, jom. Banyak kali dah sampai tepu. Saya insyaAllah akan ikut grup rombongan kembara korban ke Kemboja. Nak tengok macam mana susah orang Islam ke Kemboja. Nak makan daging, tunggu kita bagi. Rezeki Allah Ta'ala bagi kat dia time raya haji pun dia merasa makan daging. Memang susah. Dia kalau dapat masa kita dah siang-siang daging tu dah bagi-bagi semua, dah packing kan, kita hantar naik motor tu pergi ke rumah-rumah tu hantar.
Bila bagi ke orang tu menangis-nangis tu, tak adalah dia cakap bahasa dia lah. Bila dia ambil tu kan, bau jangan cakap lah. Tapi bila dia dampek tu, menangis. Kek mana dia letakkan? Dia sidai kek pagar. Peti ais pun tak ada. Ya. Lepas tu bila dia nak makan kan, dia siat-siat daging tu bawa masuk dalam. Rambui ke, besok ke. Peti tak ada. Jambat pun tak ada. Pergi sama dengan kita-kita cari sama. Pergi sama lah, dah ada orang pula dah habis dah. Iya memang iya. Kita tak sampai tahap tu. Bayangan mufti negara Kemboja pun gaji RM300 sebulan. RM300 sebulan nak takbir agama dalam negara Kemboja. Tu deh. Tengok orang susah, syukur dengan apa yang kita ada. Ya.